Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Okey, hari ini kita akan masuk ke bab baru iaitu operasi set. Bab 4 dipanggil sebagai operasi set dan kita akan masuk ke subtopik 4.1 dulu iaitu persilangan set. Okey, dalam bab ni kamu akan mengenal pasti tiga perkara ni yang kamu perlu tahulah, iaitu persilangan set, simbol untuk persilangan set, dan simbol bagi pelengkap persilangan set. Persilangan set ni adalah apabila kedua-dua set mengandungi dua unsur sepunya. Okey, ini maksudnya bila cikgu ada set A, contoh cikgu ada set A, 2, 4, 6 dan juga 8. Lepas tu cikgu ada set B. Set B cikgu adalah 2 dengan 8. So, maksud apabila kedua-dua set mengandungi dua unsur supunya ni adalah unsur yang terdapat dalam kurungan ni. Jadi dalam kes yang cikgu bagi contoh ni ada dua nombor yang sama kan, iaitu 2 ada dalam kedua-dua set dan juga 8 yang ada dalam kedua-dua set. Jadi itulah dipanggil sebagai persilangan set. Macam mana mau tulis? Kita tulis A macam ni. A bersilang dengan persilangan set A dan B adalah 2 dan juga 8. Macam tu. Macam tu. Okay, so persilangan set ni juga wujud apabila terdapat dua set atau lebih. Betul lah. Mana boleh terjadinya persilangan set tu kalau tiada dua atau lebih set. Dia kena ada dua atau lebih, tidak boleh satu. Okay. Simbol bagi persilangan set adalah U terbalik. Ini kena ingat, U terbalik. Okay. Simbol bagi pelengkap persilangan set. Pelengkap bagi persilangan set. Pelengkap ni adalah unsur selain daripada unsur yang terdapat dalam persilangan set. Itu nanti kita belajar. So, kita tengok dulu dia punya simbol. Macam mana cara tulisnya. Okay, contoh macam ni. Pelengkap bagi persilangan set A dan juga B. Macam mana kita mau tulis? Kita buka kurungan A persilangan set A dan B. Lepas tu tutup kurungan, kita tulis pelengkap simbol pelengkap macam ni. Macam gitu. Okey. So kita pergi pula ke contoh. Sekarang ni agenda kita adalah untuk menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan berbagai perwakilan. So kita kena wakilkan set, persilangan set tu. Okey, so ini contoh dalam buku teks. Nanti kamu boleh tengok juga di rumah, dekat buku teks kamu. Okey, contoh Nabil suka makan durian, Hanis suka makan durian, Nevin suka makan rambutan, Yankit suka makan durian, Raj suka makan durian dan rambutan, Mei suka makan durian, Afiq suka makan durian dan rambutan, Amirul suka makan rambutan, Mina suka makan durian, Benjamin suka makan durian dan rambutan, Jenny suka makan durian, Khairi suka makan rambutan. So kita tengok dalam situasi ni Nabil dan rakan-rakannya berbeza. Ada yang suka makan durian, ada yang suka makan rambutan dan ada juga yang suka makan kedua-dua rambutan dan juga durian. So kita mewakilkan set-set ni macam mana? Macam ni. Okay, cikgu andaikan ataupun cikgu wakilkan murid yang suka makan durian ni dalam bentuk A. Jadi cikgu wakilkan A adalah murid yang suka makan durian. Set murid yang suka makan durian. So siapa yang suka makan durian? Okay, kalau kita tengok tadi jadual tadi, Nabil, Hani, Yankit, Raj, Mei, Afiq, Mina dan Benjamin adalah murid yang suka makan durian. Kalau kita tengok di sinilah di jadual ni. Okay, so itu cikgu wakilkan sebagai A. Okay, B pula adalah murid yang suka makan rambutan, iaitu Nevin, Raj lagi, Afiq, Amirul, Benjamin dan juga Khairi. Okay, so persilangan antara persilangan A dan B adalah sama dengan murid yang suka makan durian dan murid yang suka makan rambutan. Okay, maksudnya murid yang suka makan kedua-dua buah lah persilangannya. So, cikgu dapati persilangan set A dan B adalah Raj, Afiq dan Benjamin. Di mana Raj, Afiq dan Benjamin ni adalah murid yang suka makan kedua-dua
Dua-dua buah-buahan. Diorang suka makan durian dan juga rambutan. Okay, kalau kita tengok dekat set A dan set B ni, di mana persilangan tu? Persilangan tu adalah bila dalam set A ni, nama-nama dalam set A ni adalah ada juga dalam nama-nama dalam set B. Okay, macam Nabil, okay, Nabil tiada dalam set B, Hani tiada, Yankit tiada, Raj ada, okay, Raj ada dalam nama set B. Lepas tu Mei tiada, Afiq ada, lepas tu Mina ada, Benjamin, Mina tiada dalam set B, Benjamin ada, lepas tu Jenny tiada. So, Raj, Afiq dan juga Benjamin ni adalah unsur yang sepunya, unsur sepunya set B. So, di mana dalam set A pun dia ada, dalam set B pun dia ada. Itulah kita namakan sebagai persilangan set A dan juga set B. Okey. Okey, ini kita panggil sebagai gambar Raja Venn. Di mana gambar Raja Venn ni kita boleh nampaklah persilangan antara set-set tu. Okey, macam tadi kan Nabil, Hani, Yankit, Mei, Mina, Jenny ni adalah yang suka makan durian. Kan? Tadi kita sudah belajar. Oops, sorry. Diorang ni yang suka makan durian. So, cikgu tulis sini. Suka makan durian. Yang kuning ni suka makan rambutan. Suka makan rambutan. So, persilangannya adalah yang di sini. Di sini ni. Ini unsur sepunya dalam kedua-dua set. So, ini adalah suka makan dua-dua. Suka makan dua-dua. Iaitu durian dan juga rambutan. Kita tulis macam ni. Okay, kamu boleh nampak kan? Raj Benjamin ni iaitu unsur sepunya persilangan set antara A dan B. Jadi dia terletak di sini, tengah-tengah. Di mana kedua-dua titik set A dan B bertemu di sini. So, dalamnya ni adalah set sepunya. Macam gitu. Alright. Okay, kita pergi ke contoh. Diberi set A nombor dalam dadu. So, nombor dalam dadu kita tahu. Kalau ada yang tak pernah main dadu, boleh bagi tahu cikgu. Tapi cikgu percaya semua tahu apa tu dadu. So, nombor dalam dadu kita ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, set B nombor genap dalam dadu. Nombor genap dalam dadu 2, 4 dan juga 6. Dan set C, okay, dia bagi sudah sini. Okay, jadi dia mahu senaraikan semua unsur bagi persilangan set A dan juga set B. Okay. So, persilangan bagi set A dan B. Mana yang sama? Okay, first, apa yang kita perlu buat adalah kita tulis dulu kita tulis dulu unsur dalam set A. So, unsur dalam set A adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. So, set B, kita tulis dulu set A, B, C sebab dia mau juga persilangan B dan juga C kan. Jadi, kita tulis dulu semua unsur yang ada dalam set A, B dan juga C. So, untuk set B, kita ada 2, 4 dan juga 6. Dan juga set C, dia sudah bagi dalam soalan. 7, 8, 9. Okey, so persilangan unsur set B dan juga A dan juga B, sorry. Okey, jadi kita tengoklah nombor mana yang sama. 2 sama, 2 ada dalam A, ada juga dalam B. 3 tiada, 4 ada, 5 tiada, okey, 6 ada. So, inilah persilangan set A dan juga B. Okey, set B dan juga sini, cikgu mau kamu buat sendiri di rumah. Nanti kamu hantar dengan cikgu jawapannya. Okey, untuk B pula, gambar Raja Venn. Ini gambar Raja Venn. Okey, macam mana kita mau buat? Lukis gambar Raja Venn yang mewakili set A, B, C dan lorekkan kawasan yang mewakili persilangan antara
persilangan persilangan A, B dan BC. Okey, untuk BC ni cikgu mahu buat sendiri juga. Sebab dia berkait dengan soalan A. So kita buat yang untuk persilangan set A dan juga B dulu. Okey, gambar raja Venn-nya adalah tengok soalan di sini, dia cakap set A, B dan juga C. Jadi set C ni jangan lupa, okey. So macam mana kita tulis? Kalau kamu perasan dekat set B ni, set B ni adalah subset kepada set A, di mana semua unsur dalam set B ni terdapat dalam set A. Okey, jadi macam mana kita mau tulis tu? Okey, senang je. First kita tulis dulu nombor yang ada dalam set B. Set B dulu ya, kita buat 2, 4 dan juga 6. Okey, so kita lukis lagi gambar raja set A. Ini set A, ini set B. Okey, dalam set A kita ada 1, 2 sudah ada. Lepas tu 3, 4 sudah ada. Okey, 5. Okey, 6 sudah ada. Okey. Okey, macam buruk pula cikgu punya set. Okey, kita ada set B. Okey. So, okey, ini gambar raja Venn-nya. Tapi jangan lupa C. C, sebab C ni dia tiada dalam set A dan juga B. Nombor dalam C ni tiada dalam set A dan juga B. So, kita tulis dia sendiri-sendiri lah sebab dia tidak bersilang dengan set A ataupun set B. So, kita tulis macam ni. 7, 8, 9. So, inilah gambar raja Venn-nya. Jangan lupa set C. Set C. Okay. Macam gitu saja. Okey, kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu pelengkap bagi persilangan set. Pelengkap ni maksudnya unsur selain daripada suatu set yang kita mau cari itu. Okey, contohlah. Okey, sekarang ni kita ada persilangan set A dan B. Jadi, maksud pelengkap ni adalah unsur selain daripada unsur pada persilangan antara set A dan juga B. Okey, jom kita buat soalannya supaya kita lagi faham. Okey, jadi soalannya soalan ini soalan daripada buku teks ya. Diberi set semesta adalah XX integer 1 hingga 8. Jadi, kamu tulis siap-siap 1 hingga 8 tu apa. Jadi, dia cakap situ 1 hingga 8. Ada sama dengan di bawah. Jadi, 1 termasuklah kan. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi, set A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B 2, 4, 6. Dan set C adalah 1, 2, 3 dan 4. Okey, lepas tu dia cakap senaraikan semua unsur. Senaraikan dan nyatakan bilangan unsur bagi set berikut. Okey, cikgu buat yang A dulu. Yang B nanti kamu buat pada latihan susulan yang cikgu akan bagi nanti. Okey, diberi sekarang ni kita mau buat pelengkap bagi persilangan set A dan B. Okey, jadi pertama sekali kita kena tahu apa persilangan antara set A dan juga B. Okey, so kita buatlah. Persilangan antara set A dan B adalah, okey, jadi kita tengok dari soalan yang dia bagi. Nombor yang bersilang ataupun unsur sepunya kita cari. 1, okey, 1 tiada dekat B. 2, okey, 2 ada dekat B. Jadi kita tulis 2. Okey, lepas tu 3 tiada dekat B. 4 ada. So dia unsur sepunya. 5 tiada, 6 pun ada. Okey, jadi 6 pun unsur sepunya. So, persilangan set A dan B adalah 2, 4 dan 6. Jadi dia cakap senaraikan semua unsur dan dinyatakan bilangan unsur bagi set berikut. Okey, jadi ini baru persilangan. Okey, pelengkapnya adalah pelengkap bagi set A dan B, persilangan set A dan B adalah selain daripada unsur pada persilangan set A dan B. Maksudnya selain daripada 2, 4, 6. Jadi selain daripada 2, 4, 6 kita ada 1, 3, 5. Lepas tu yang set semesta tadi. Sebab kita kena berpandukan set semesta.
Jadi sambung 7 dan juga 8. Okey, macam tu. Okay, jadi kita boleh cakap pelengkap bagi persilangan set A dan B adalah semua unsur yang terdapat unsur baru yang tidak terdapat dalam persilangan unsur pada persilangan set A dan B. Jadi selain daripada 2, 4, 6 ni. Okey, macam tu. So nanti B ni kamu cuba sendiri di rumah. Okey, jangan lupa dia mau nyatakan. Okey, sorry. Cikgu lupa tadi. Dia mau nyatakan bilangan unsur. Macam mana mau tulis tu? Nyatakan bilangan unsur bagi set berikut. Okey, bilangan unsur bagi perlengkap bagi persilangan set A dan B adalah, kita tulis begini. N, A, U terbalik. Lepas tu B, pelengkap adalah, kiralah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 unsur bagi set baru yang kita panggil sebagai pelengkap bagi persilangan set A dan B. Okey, macam gitu. Okey, kita ke soalan yang agak kebat sikit. Okey, soalan buku teks juga. Jadi senang kamu merujuk. Jadi soalannya, diberi aktiviti co-curriculum yang disertai oleh 3 orang murid seperti dalam set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta, pengakap, matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton dan juga cadet police. So, dia bagi set P, pengakap, matematik, hoki, set Q, cadet police, sejarah, badminton, set R, pengakap, sejarah dan juga bola sepak. Okay, jadi soalan A. Senaraikan semua unsur bagi pelengkap bagi persilangan set P dan juga R. So, macam Cikgu ajar tadi, pertama kita kena buat adalah kita kena tahu persilangan antara set yang kita mau cari tu. Jadi dalam situasi ni, kita kena tahu persilangan antara set P dan juga set R. Okay, jadi set P dan R. Okay, kalau kita tengok di sini, mana yang sama? Pengakap sejak. Ini pengakap sejak yang ada dalam set P dan juga R. Matematik tidak dalam set R. Hoki pun tiada dalam set R. Jadi pengakap adalah unsur sepunya bagi set P dan juga R. So, persilangan antara set P dan R adalah pengakap. Okey, jadi dia mau pelengkapnya. Pelengkapnya adalah selain daripada persilangan antara set P dan juga R. Jadi selain daripada pengakap, kita ada matematik, kita ada hoki, kita ada bola sepak, lepas tu sejarah, badminton, dan juga cadet police. Okey, jadi ini adalah pelengkap persilangan set P dan juga pelengkap bagi persilangan set P dan juga set R. Okey, jadi macam mana pula gambar Raja Vennya? Ini agak susah sikit. Bukanlah susah, kamu kena fokus lah. Okey, jadi mula-mula kita kena tahu dalam set-set ni unsur yang sepunya kita kena cari. Okey, mula-mula pengakap tadi kita sudah dapat P dengan R, unsur sepunya, dia ada unsur sepunya dan dia ada persilangan. Lepas tu P dengan Q. P dengan Q tiada. P dengan R ada. Lepas tu Q dengan R. Q dengan R pun ada. Sejarah, iaitu sejarah. Jadi persilangan antara Q dengan R adalah sejarah. Jadi ini kita sudah tahu. Okey. Jadi macam mana kita mau lukis gambar? Okey, so cikgu sudah tulis
unsur yang ada unsur supunya. Maksudnya unsur yang terdapat persilangan. So, pertama kita tahu persilangan P dengan R, di mana dalam P dan R ada pengakap dua-dua. Lepas tu cikgu dapati juga di dalam Q dan juga R ada unsur supunya, iaitu sejarah. Kalau kita tengok dari sini ada sejarah di dalam kedua-dua set. Jadi kita tahu dalam unsur R ni ada unsur P dan juga unsur Q. Okay, so macam mana kita mau buat dia punya gambar Raja Venn adalah, okay, mula-mula cikgu akan buat unsur P dulu. Unsur P dulu kita buat. Unsur P. Okey, kita ada matematik dulu. Kita tulis matematik. Lepas tu kita ada hoki. Okey, lepas tu kita ada juga, kita ada pengakap. Okey, lepas tu kita buat dulu ke unsur Q dulu. Kita buat unsur Q, kita ada cadet polis, cadet polis. Lepas tu kita ada badminton. Dan kita ada sejarah. Okey, sejarah. Okay. Jadi kita dapat tahu di sini dalam unsur R ada pengakap dan sejarah. Dan pengakap dan sejarah tu ada juga dalam unsur P dan Q. Jadi macam mana kita mau buat? So kita buat macam ni. Okay, sebab dalam unsur, okay, jangan lupa kita tanda ini unsur apa? P. Ini unsur Q. Okay. Okay, jadi dalam unsur, ini unsur R. Lepas tu jangan lupa ada bola sepak. Tulis juga sini bola sepak. Bola sepak. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam gambar Raja Venn ni, yang ada dalam buku teks sama juga, dalam dekat P ada pengakap, matematik dan juga hoki. Okay. Lepas tu dalam Q ada cadet polis, sejarah dan juga badminton. Dalam unsur R ada pengakap, bola sepak, sejarah. Sebab tu kalau kamu nampak dalam R ni, dia masuk sedikit dalam gambar raja set P dan Q, sebab ini menandakan pengakap dan juga sejarah adalah unsur sepunya bagi R untuk set P dan juga Q. Jadi cara melukis gambar Raja Venn ni adalah begini. Sebab bila dia ada unsur sepunya tu maknanya dia kena berada pada dua garisan yang bertembung. Macam ini kan? Pengakap. Dia ada pada garisan P dan Q bertembung di sini. Dua garisan. Lepas tu Q, untuk R dengan Q pula, garisan yang bertembung tu di sini. Jadi kita boleh cakap sejarah ni lah. Sejarah ni. Sejarah ni dia berada di dalam R dan juga dalam Q. Lepas tu yang P ni berada dalam pengakap ni berada di dalam P dan juga R. Bola sepak ni R saja. Macam tu. Jadi beginilah cara melukis gambar Raja Venn. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti minggu depan kita sambung lagi subtopik seterusnya. Jangan lupa buat kerja rumah kamu masing-masing.